Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada malam ini kita dapat menjalani ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan surau kita dan juga sama-sama menghidupkan salat fardu secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita istiqamah dalam kita melakukan kebaikan dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berada pada hari-hari yang terakhir daripada bulan Zulhijjah. Dan bila sebut tentang Zulhijjah, kita selesai sebut tentang ibadah haji, kemudian sebut tentang ibadah korban. Dan di akhir-akhir Zulhijjah ini, marilah kita bermuhasabah bersama. Bila akhir tahun ini, ada beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala letak pada akhir tahun untuk kita sama-sama nilai, akhir tahun hijrah. Yang pertamanya, marilah kita sama-sama bermuhasabah tentang keazaman yang kita sama-sama mungkin ada buat pada ketika awal tahun 1441 Hijrah yang lepas. Awal tahun hari itu, kita mungkin ada tanam beberapa keazaman yang kita nak selesaikan pada tahun ini. Maka hari ini ataupun pada waktu ini dan saat inilah merupakan saat-saat yang terakhir untuk kita sedaya upaya menyelesaikan ataupun menyempurnakan segala keazaman yang kita tanam itu. Kemudian di akhir tahun ini juga, bila sebut tahun, perkataan tahun itu dalam bab fiqh disebut cukup tahun ataupun disebut cukup haul. Istilah haul ini sangat masyhur dalam bab fiqh. Dalam ilmu fiqh, perkataan haul ini sangat-sangat masyhur. Dan bila sebut akhir tahun, makna cukup tahun,
perlu juga kita meneliti akan cukup haul bagi kita untuk menunaikan satu daripada rukun Islam, iaitulah mengeluarkan zakat. Dan mungkin pada harta kita itu ada hak untuk orang lain yang perlu kita berikan. InsyaAllah kita berikan, dan mudah-mudahan dengan kita memberikan zakat itu Allah Subhanahu wa taala tambahkan barakah dalam rezeki kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, itu beberapa perkara yang kita bila sampai hujung tahun ini kita sama-sama ambil perhatian. Di samping itu juga bila sebut hari-hari yang terakhir pada bulan Zulhijjah ini, bermakna kita kena buat persediaan kepada satu peristiwa ataupun persediaan untuk masuk ke tahun baru yang disebutkan tahun baru hijrah. Yang mana bila sebut tahun baru hijrah ini, tentulah ia menuntut kepada kita tak banyak pun satu dua, iaitulah melakukan hijrah kepada yang lebih baik, insya-Allah. Jadi kita tanam keazaman, mudah-mudahan apabila kita masuk tahun baru hijrah, kita tergolong di kalangan orang-orang al-muhajirin ataupun al-muhajiruna fi sabilillah, orang yang berhijrah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Allah sebut dalam surah An-Nisa pada juzuk yang kelima, Allah kata siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsirah, dia akan mendapati di atas muka dunia ini limpahan nikmat yang banyak, dan wasa'ah, dan mempunyai ataupun sangat luas limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukanlah bermakna yang dah ada duduk elok-elok di sini, semua cantik, kehidupan di sini cantik, dia kata ustaz suruh hijrah, dia pun angkat beg semua pergi hijrah tempat lain. Kalau ada boleh maju lagi, kalau dia berhijrah ke tempat lain tu lebih maju, tak ada masalah, falitafaddal, silakan. Tetapi kalau berhijrah, kan, duduk di sini elok-elok, berhijrah lepas itu tengok-tengok minta sedekah tepi jalan bawah jambatan, tak jadi kerja. Mudah-mudahan dia hijrah ni konsep dia apa dia? Ke tempat yang lebih baik. Seperti mana Nabi SAW berhijrah daripada bumi Mekah ke bumi Madinah. Kerana apa? Kerana berhijrah daripada bumi Mekah ke bumi Madinah itu memberikan ruang dan peluang kepada Islam untuk dilaksanakan dengan lebih baik. Itu saja. Baik, maka sebab itu Nabi berhijrah, dan konsep hijrah itulah diterima pakai dalam apa bentuk hijrah sekalipun, mestilah daripada yang tak berapa baik kepada lebih baik, yang buruk kepada yang baik. Itulah konsep hijrah yang ada di hadapan kita muslimin dan muslimat sekalian. InsyaAllah pada malam ni kita sambung. Kita masih lagi berada pada ayat 273, yang mana kita sebut hari itu tentang sifat orang-orang yang miskin ataupun orang-orang yang tidak berharta. Ada di kalangan mereka yang meminta-minta, tetapi Allah Ta'ala puji satu sifat yang terdapat di kalangan orang-orang muhajirin khususnya, dan orang-orang yang mengambil sikap seperti mana sikap mereka, iaitulah la yas'alunan nas. Kita sambung hari ini, la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak minta bantuan daripada manusia. Bila mereka susah, mereka tak suka meminta-minta. Mereka tidak menyibukkan diri mereka dengan meminta-minta, dan minta manusia ataupun menyuruh manusia mencukupkan, membantu mereka apa yang mereka hajat. Tak perlu. Itu bukan sifat orang yang miskin. Dan kita sebut hari itu, Nabi SAW sebut, bukanlah orang miskin itu orang yang kita perlu bagi kepada dia sesuap dua ataupun bagi kepada dia sebiji dua. Tetapi kata Nabi SAW, bila kamu lihat
orang miskin, kamu sebagai orang yang kaya, kamu tahu itu orang miskin, maka berilah kepada dia. Dia tidak akan minta, kerana orang miskin bukanlah orang yang meminta-minta. Pada malam ni sekali lagi dibawa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, laisal miskinu alladhi tarudduhu tamrata wa tamratan. Bukanlah miskin tu kamu beri kepada dia sebutir atau dua butir tamar. Walal luqmata wal luqmatan, ataupun kamu beri kepada dia sesatu suap ataupun dua suap, maknanya sesuap makanan kepada dia. Sesungguhnya Nabi kata, innamal miskinu alladhi yata'affaf, tetapi Nabi kata sesungguhnya hanya sahaja orang miskin itu ialah orang yang memelihara kehormatan diri dia. Dia miskin. Orang miskin ni kalau kita tengok dalam hadis, Nabi juga pernah menyebut bahawa orang miskin ataupun kemiskinan ini boleh menghimpit manusia, boleh menyebabkan manusia itu mudah mengikut orang yang dapat memberikan kecukupan kepada dia. Kadal faqru an yakuna kafiran, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir Nabi kata kefakiran itu membawa kepada seseorang itu menjadi kufur. Cerita banyak bagaimana orang-orang yang miskin apabila didatangi oleh orang-orang yang melakukan kerja-kerja missionary dan sebagainya, bila memberikan bantuan kepada mereka, mereka terus memeluk agama Kristian, ada memeluk agama Buddha, atas alasan yayasan sekian-sekian membantu mereka, mengeluarkan mereka daripada kemiskinan. Kalau kami minta kepada masjid, masjid tak bagi. Minta kepada surau, surau tak bagi. Orang kaya di kalangan orang Islam banyak tapi tak bagi. Contohnya, ada, bukan semua orang kaya. Saya bukan jenis kata ke orang kaya semua. Ada orang kaya yang bagus, orang kaya yang baik, orang kaya yang pemurah, yang memberi dan menjaga kebajikan orang-orang miskin ini. Alhamdulillah. Tetapi itulah yang berlaku, ataupun itulah yang boleh berlaku jikalau orang-orang miskin ini, mereka ini tidak diberikan perhatian. Mereka akan mengikut, bahkan boleh menerima ataupun menukar agama kepada orang yang boleh membantu mereka. Kalau yang boleh membantu mereka itu orang Kristian, maka pastilah mereka akan memeluk agama Kristian, kerana mereka merasakan bahawa yang datang itu dapat membantu dan mencukupkan keperluan mereka. Ini satu perkara yang orang-orang kaya kita patut ambil perhatian. Sebab tu saya sebut, bila kita bincang tajuk ni, saya pernah sebut dan berulang-ulang kali sebut bahawa orang kaya dia boleh bantu orang miskin dengan harta dia. Dan jangan lupa, orang kaya tak boleh belagak. Dia kata, aku ada harta, aku boleh tolong orang miskin. Aku ada harta, boleh tolong orang miskin. Aku ada harta, boleh dapat pahala kerana membantu orang miskin. Salah. Sebaliknya, orang kaya itu dia mengharapkan orang miskin menerima bantuan dia. Kalau orang miskin tak terima bantuan dia, boleh dapat pahala? Tak boleh dapat. Dia mai pergi kat surau kita, contohnya surau kita kan. Dia kata, Pak Long, saya nak pergi kat surau 5,000. Dia kata, kami tak kebulung boleh pahala dia? Tak boleh pahala. Dia balik duit tu balik, tak boleh apa? Tak boleh. Orang tak terima. Tetapi kalau dia bagi RM10 pun, kita kata alhamdulillah, terima kasih. Terima itu maknanya orang yang menerima, dia sedang membantu orang yang memberi tadi untuk beroleh pahala. Maknanya itu diwujudkan saling membantu. Orang miskin, orang kaya membantu orang miskin dengan memberikan sebahagian daripada hartanya. Adapun orang miskin membantu orang kaya untuk mendapat pahala dengan menerima bantuan yang diberikan oleh orang kaya tersebut. Ini yang dikatakan apa kita kata subur, sepatutnya subur
dalam masyarakat kita, insya-Allah. Kemudian dalam hadis An-Nasa'i pula daripada Atha bin Yasar radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dengan hadis yang sama, iaitu Nabi kata, bukanlah miskin itu kamu beri kepada dia 1-2 butir tamar ataupun sesuap 2 nasi, sesuap 2 makanan, tetapi adalah orang miskin itu adalah orang yang memelihara kehormatannya. Bacalah, Nabi kata, jika kamu mahu, la yas'aluna an-nasa ilhafa, bacalah kepada mereka ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi tahu kepada seluruh masyarakat tentang sepatutnya orang miskin tu macam mana. Sepatutnya orang miskin tu macam mana. Tetapi kita sebut banyak kali juga bahawa tak semua orang miskin ini dia mau duduk tunggu, tak mau minta, tak ramai. Ada yang tak tahan duduk betul. Dia tu tunggu ni bila nak boleh makan, kan? Kena keluar pergi cari lah. Kena keluar pergi minta lah, kan? Sebab tu ada di dalam masyarakat kita peminta sedekah, kan? Peminta sedekah ni, pengemis ni, kenapa ada pengemis itu? Kerana mereka tak tahan, tak ada sumber nak makan, orang tanpa nak syuru pun maka mereka mengambil jalan untuk duduk minta sumbangan daripada orang, minta sumbangan daripada orang. Ada yang duduk tunggu di rumah, tunggu di rumah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala buka rezeki kepada mereka. Ada mata-mata yang tengok, ada hati-hati yang terasa nak kongsi dengan mereka, pergi cari, kan? Orang kaya pergi cari orang yang susah dengan memberi bantuan kepada mereka. Alhamdulillah, kan? Adalah buat kerja sikit-sikit dan sebagainya untuk menampung kehidupan. Mereka ni tidak minta. Mereka ni tidak minta. Jadi Nabi jelaskan kepada kita bahawa itulah sifat sebenar orang yang dikatakan miskin. Kalau jenis minta-minta tu, dia bukan miskin, dia panggil pengemis. Pengemis. Kerana miskin itu sendiri, kalau kita sebutkan hari itu kan, miskin itu sendiri bermakna tidak cukup. Bukan miskin itu bermakna yang duk minta-minta itu. Yang duk minta-minta tu bukan miskin. Yang duk minta tu ialah orang dia panggil pengemis, makna peminta. Tetapi miskin itu ialah orang yang dia tak cukup. Dia tak cukup, tetapi dia tak minta kepada orang lain. Itu sepatutnya berlaku kepada orang-orang miskin. Tetapi tak semualah seperti yang saya sebutkan tadi. Tak semualah orang miskin akan duduk dalam keadaan begitu. Main dengan tekanan hidup ni, kan? Macam pernah saya sebutkan, bila ada orang komen, kenapa rakyat Palestin berperang dengan tentera Israel baling kutip batu? Saya kata, kalau kita duduk di sana, saya tak tahu mendatang apa kita akan baling, kan? Tekanan daripada pihak Israel, pihak Yahudi, Zionis, yang bersifat menekan, menzalimi. Jadi apa yang ada baling. Sebab tu mereka baling macam-macam. Kalau boleh baling, kalau boleh angkat perayu apa semua, baling habis. Kita kalau duduk di sana ataupun jadi sebahagian daripada rakyat Palestin, kita orang duduk depan sekali lah. Datang apa kita baling tak tahu. Tetapi macam tu. Tekanan hidup. Tekanan hidup. Kenapakah pengemis ini dia keluar meminta? Kerana tekanan hidup. Kita yang tak orang apa, tak pernah rasa kurang, kita tak akan ada rasa teringin nak pergi minta, kan? Nak buat saja-saja pun tak boleh, kan? Malam ni kita pergi duduk tengok yang jabatan tang feri tu kan, kita pergi minta sedekah, dia tak jadi. Pasal dia tak ada tekanan. Dia tak ada tekanan. Tekanan yang nak boleh bagi dia pergi minta sedekah tu tak ada. Tekanan nak bagi dia hilang rasa malu pergi duduk depan orang minta sedekah tu tak ada. Saya gamak-gamaknya kalau saya lah pergi duduk minta sedekah tu pasal tak ada 15 minit kan balik, kan? Walaupun orang duk bagi ni, kan, kita minta sedekah tu orang duk bagi, tapi rasa 15 minit balik. Pasal apa?
segan. Kita rasa segan. Pasal apa rasa segan tu? Kerana kita tak ada tekanan hidup yang menghimpit kita. Tak ada di rumah kita kan, masuk tu sepak guni beras pasal banyak sangat kan. Di dapur tu marah ke orang rumah, bukan marah tak ada makanan, marah pasal dia duduk pilih nak goreng apa, pasal banyak sangat benda nak goreng kan. Daging ada, ayam ada, ketam ada, udang ada, sotong ada, hak nu ada, hak ni, banyak sangat benda kan. Kahlah nak makan ni, bukan nak makan benda tak ada, kawan duk pilih nak masak apa, tak tahu nak masak apa sebab benda banyak sangat. Tekanan itu ada. Tetapi kalau orang miskin ni, dia tekanan dia ada. Tekanan nak makan pun tak ada kan? Nak minum pun tak ada, nak hidup pun tak boleh. Maka alhamdulillah, peringkat yang rendah sikit, walaupun tak malulah. Pekerjaan tu dia boleh menghilangkan sifat malu. Bila minta jadi pengemis, minta ke orang. Mujuk lagi minta ke orang. Ada yang lebih tinggi lagi, curi. Mencuri, rompok kan, peras ugut dan sebagainya. Kerana apa? Kerana tekanan kepada hidup itu sendiri. Tekanan kepada diri itu, tekanan hidup yang menyebabkan diri itu buat begitu. Dia orang apa, faktor-faktor yang mendorong dia buat begitu, yang menyebabkan dia buat macam tu. Kalau tak ada faktor tu, tak buat. Mudah kalau kita bincang tentang orang yang mencuri kan, orang yang mencuri. Mutu kat luar surau wai suku warna merah. Kunci tinggal situ. Agak-agak berapa lama boleh tahan? Tak lama. Sebab apa? Orang yang nak mencuri, confirm dia akan curi. Orang yang bukan pencuri pun dia akan curi. Sebab faktor chance, ada peluang. Sebab ada peluang, dia akan ambil. Hak mencuri, hak memang kaki mencuri, tak kunci pun dia akan ambil kan. Dia kepak kuno adalah kan. Berapa masa untuk ambil sebuah motor? Less than 13 seconds. Kurang daripada 13 saat. Ini rekod yang dia buat. Kurang daripada, ada rakaman CCTV, tengok kat mana tahu tu kan, 13 saatnya. Masa tu zaman di F5 lah. Ni bukan zaman baru, lama dah, video lama. 13 saatnya. Satu geng, dia kata geng daripada Kelantan, Allahualam lah kan, nak buruk Kelantan ke apa, Allahualam. Tapi dia kata geng tu daripada Kelantan. Dia main belah-belah lembah Kelang masa ni. Masa tu zaman saya motor dalam rumah kan. Balik dua masjid, buka pintu, tak kotak, masuk motor, tak dalam rumah. Memang dia akan curi. Sebab apa? Sebab itu memang kerja dia mencuri. Tapi kalau orang yang tak mencuri, tengok motor, zaman sebelum Y suku kan, sebelum Y suku tu zaman LC. LC memang terhangat di pasaran kan. Kita panggil motor lambat lepas. Adik saya masuk tandas, kebetulan nak sakit perut. Dia macam faktor tu, dia macam ngam kan, nak pergi kerja, tiba-tiba sakit perut, kena api tang apa stesen minyak kan. Nak sakit perut, takkan nak kunci semua, nak buh pedai ayam semua, tak dan. Kunci tu kat kunci tengkok lah. Pi buang, pi qada hajat, keluar tak ada. Helmet atas kepala. Mesti ambil helmet, tak buang tak isu sekali. Mesti kalut sangat, helmet atas kepala, masuk dalam tandas kali dengan helmet keluar. Keluar telefon abang bayi pak lah, pi ambil dah. Motor tak ada dah. Alhamdulillah lah, buat claim insurans semua, dapatlah sikit, bolehlah keluar motor baru. Tampung lah, tambah duit sikit, boleh keluar motor baru. Faktor apa tu? Faktor peluang. Kadang-kadang bukan orang nak jadi pencuri sangat pun, tapi peluang. Sebab motor ni orang kata laju buat boleh pergi sampai Ligan, potong RZ semua. Dia macam mana buat? Tak macam Y suku 15 pun macam nak lorong enjin lah. Peluang ada, sifat tak ada. Kadang-kadang dia tak jadi. Dia bukan sifat pencuri, tapi oleh kerana peluang ada, dia ambil kunci motor simpan.
Saya pernah kering darah kan, nak pergi beli kasut kan, main bola di kampung, dia kata beli kasut lah. Belilah kasut, pergi naik di Central Square Sungai Tani tu, beli kasut, naik beli kasut, apa berjalan semua siap ni. Turun-turun khabar kunci motor mana ada. Bukan kunci motor aku, kunci motor ayah aku. AFI lah, kunci motor ayah. Mana pula dah kunci ni. Kita pun tengok motor tak ada. Motor tak ada, kunci tak ada. Kita cari kunci tak ada. Tiba-tiba mai hak duk. Hak jenis bila kita pergi parking motor, dia akan mai letak apa? Letak kotak tu, letak batu. Dia kata cari apa? Kata motor ni kunci tak mana tau. Motor ni motor siapa? Motor lah. Ni motor ayah lah. Betul, dia mau keluar bagi. Tak tahulah, dia sebut lah. Dia kata nasib baik orang kita lah. Kalau bukan orang kita, dia tak bagi lah. Bila bagi tu dia kata boleh kot minta duit kopi. Saya kata bukan duit kopi, saya bagi duit nasi kali. So RM10 dah. Bukan kata kopi, kita bagi duit nasi tu saya kata. Pasal ni benda ni mahal lagi. Sekat RM10 tak ada apa. Bagi RM10 tu saya kata. Dia tengok-tengok, cantik. Pasal apa? Benda tu mahal. Itu faktor. Kadang orang ada peluang, tapi bukan sifat. Sifat tu ada kat dia. Sifat tak ada kat dia. Sifat nak curi, bukan. Maka dia tak curi. Tapi kalau ada orang yang ada peluang, dia ada sikit sifat-sifat pengin tu kan. Tengok orang duduk pecak motor, lau pimai periung, dia tak ada motor. Tengok-tengok kan, wei suku warna merah depan surau, kunci duk ada. Jalan. Jalan tu imam balik berjalan mana ni kan. Tak. Ini faktor-faktor yang kita kata yang akan membolehkan orang-orang yang tak bersifat begitu akan jadi begitu. Dan tidak terkecualilah kita kata sifat miskin ataupun sifat yang tak cukup harta ni akan mendorong manusia buat. Dia boleh mendorong manusia buat perkara-perkara yang bukan termasuk di kalangan memelihara di kalangan orang yang memelihara kehormatan diri. Maknanya dia muka tak malu, dia akan minta kerana dia tak cukup, dan itu terasa tak cukup itu menekan diri dia. Kan macam tentu saya buat 3 minggu lepas. Kan kalau ada di kalangan kita sebut anak aku nak masuk universiti minggu depan. Dia bila dia sebut tu, itu ayat yang sebenarnya cukup bermaruh. Hak lebih tu kita kena faham ambil. Kita tanggungjawab kita pula kena pi risik. Kan pi tengok. Kawan kita ni dengar kata dia sebut anak dia nak masuk universiti. Kita kena pergi tengok tu, cukup kada tu belanja tu kan. Masuk universiti bukan sekupang dua contohnya. Jadi kita ambil perhatian benda-benda tu supaya kehormatan diri dia tu terpelihara. Walaupun dia memang tak tahu nak cukup, tak apa nak cukup, tapi kita sama-sama fikir dalam masyarakat kita, usaha supaya kecukupan dia tu ataupun cara dia mencukupkan kekurangan dia itu dengan cara yang bermaruh, dengan cara yang terhormat, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Masih lagi ada hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abil Walid, yang menyebutkan, dia kata Nabi sallallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal miskinu bit-tawafi 'alaikum fatut'imunahu luqmatan innamal miskinal muta'affaf alladhi la yas'alun nasa ilhafa." Nabi kata bukanlah orang miskin yang duk tawaf di kalangan kamu, maknanya duk pusing minta kata. Orang tak apa duk pusing lah kan, pimai minta, dan kamu berikan kepada mereka sesuap dua. Tetapi orang miskin ialah orang yang memelihara kehormatan, yang tidak meminta daripada manusia. Dia tak meminta daripada manusia, kerana bukanlah dia bukan pengemis, dia orang miskin. Dia orang miskin. Jadi dia jaga kehormatan itu. Kemudian di sini Imam Ibn Katsir bawa juga kepada kita hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa orang miskin itu bukanlah orang yang
bertawaf. Bertawaf ni makna pimai-pimai, minta yang kamu beri kepada mereka makan. Tetapi orang miskin ialah orang yang berada, yang memelihara kehormatan mereka di rumahnya. Makna duduk di rumah. Dia duduk di rumah. Dia miskin tapi dia tak keluar minta, dia duduk di rumah. Kadang faktor kemiskinan ni bukan kerana tak ada kerja. Kita tengok juga. Ada kemiskinan disebabkan ada kerja, tetapi kerja itu tidak boleh mencukupkan keperluan dia. Ada juga begitu, kan? Anak 8, kerja gaji sebulan 500 tak cukup. Gaji sebulan 2,000 pun tak cukup lagi. Contohnya pendapatan, pendapatan sebulan 2,000, anak 8, bini 2. Dia jangan kira orang kata orang miskin, dah tahu miskin nikah apa 2. Bukan dia kira mau menikah 2 ke menikah 3. Masalah dia tulis di atas sana tu. Mazmin tu. Dia tulis atas sana tu, siapa tahu, kan? Mazmin tu sebab tak ada, saya ustaz seorang je ustaz. Atas tu tulis 3. Tahu tak? Tak tahu kan? Saya pun tak tahu. 2023 sampai kat Nuri. Siapa ke Nuri ni? Fahmi. Anak ke Nuri? Dah saya. Awak isteri? Ini dah isteri ada. Ni tambah satu lagi. Amin. Muhammad kata amin. Sebab kita tak tahu hak tulis di atas sana lagu mana. Kadang kita kata, Lord, miskin. Dah tahu miskin, macam kita kutuk kawan-kawan kita di Somalia, di Afrika sana kan. Tambah di Palestin. Duk perang pimpang lu peluru kat atas kan. Bom sana, bom sini. Tapi kadar kelahiran melebihi daripada 40 ke 50% daripada kadar kematian. Hak mati tu ramai, tapi hak lahir tu ramai. Kalau bahasa kita kok mana dia perselit, kok mana tahu. Dan gitu. Peluru duk selang kat atas pun dan lagi. Ni kata miskin harta, soal kelang kabut hidup dan sebagainya, dia tidak menghalang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi. Sebab tu orang Palestin mereka tak risau, pejuang-pejuang mereka sentiasa ada lapis, ada pelapis. Mati 10, yang lahir 70. Tu dia punya kadar kelahiran dia tu. Somalia, Allah ni perut buncit. Perut buncit tu bukan sebab kenyang. Perut buncit tu sebab orat perut kembung, orat perut kembang sebab masuk angin, makan tak ada. Kan? Ada pernah satu gambar sampai kat saya, nitik ayak mata. Maksud apa? Lembu kencin ayak banyak kan. Ini dia pergi tahan mulut. Ni sobat macam paip ayak tunjuk di muka. Tapi nak buat macam mana? Lapar ayak. Tunggu lembu kencin. Tapi tengok tu dia. Anak pegang tangan dua orang, hak duk dukung ada lagi. Mengandung pun ada lagi tu. Duk dukung, mengandung, tangan duk pegang. Miskin. Lalu kita kata, loh, dah miskin beranak pun banyak-banyak. Nah, abang kata miskin duk tang lain, duk bab lain. Kalau buku tu miskin duk bab lain, beranak duk bab lain. Beranak duk bab lain, nikah bab lain pula orang ni. Dia duk bab, dia banyak bab, dia tak bukan bab sekali, kan? Sebab itu kita tengok dalam kehidupan di dunia ini, kadang orang kaya, kita kata patut orang kaya ni anak mau 15. Pasal apa? Rumah banglo 5-6 tingkat, kereta 5-6 biji, kan? Duit berkoyan-koyan, kan? Gelang mas ni pasal apa lambat kan maklum. Gelang mas banyak heret, bukan bawa heret. Banyak sangat gelang mas. Anak berapa? Anak 2. Kadang anak tak ada ustaz. Loh, anak tak ada. Tu nak bagi ke siapa banyak harta tu? Tukar nama abu akaun saya lah. Dia lagu tu. Allah Subhanahu Wa Taala bagi lagu tu. Sebab Allah Taala nak dalam manusia ni, hang jangan tengok hang saja. Hang kena tengok orang. Orang tengok hang, hang tengok orang. Macam tu. Maknanya ada konsep
kerjasama, ada konsep at-ta'awun, saling tolong menolong. Allah Ta'ala buat begitu. Tengok Ustaz Ebit Liu pergi melawat. Allah, rumah nak roboh. Tanya anak berapa? 6. Anak ramai kan? Banyak. Duk berapa satu rumah ni? Sebelah. Tu dah lah rumah duk sebelah. Bukan rumah lah tu, lawayam elok ke. Tapi ramai anak. Allah Ta'ala bagi begitu. Allah Ta'ala bagi begitu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi 2-3 hadis lagi pun masih menceritakan begitu. Seterusnya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang orang yang meminta-minta ini, kan? Orang yang minta-minta ini, kemudian bila dia datang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu tak pergi minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab Rasulullah ni dia jadi tempat. Sebenarnya Rasulullah bukan ada harta banyak, tetapi Rasulullah akan channel. Ni satu sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang bagi harta kat dia, dia tak simpan. Rasulullah takkan simpan. Orang mai tolak, kata contohnya bayar orang mai segundi gandum, Rasulullah simpan tak gandum tu? Tak. Kadang-kadang makan sebiji pun tak. Rasulullah akan tengok, sana perlu, panggil sahabat biar tak sana. Lagi ada orang, ya Rasulullah ni saya nak bagi bagi tak lah ni. Lagi Rasulullah tengok kanan pula, ada tak ada, boom, tolak api. Habis tu kan. Maka jadinya Rasulullah ni dia seolah-olah tempat bagi dan tempat untuk minta, kan. Sahabat-sahabat tahu Rasulullah bukan ada apa, kan. Bahkan pernah tengok di rumah Rasulullah mangkit tidur, tengok tu dah lekat panggil birat. Birat. Sebab Rasulullah tidur, ada disebutkan Rasulullah tidur pelepah tamar tu dikatuk bagi yang orang bagi tak ni bukan bagi lembut, kira bagi pecah. Yang tu jadi tikar. Jadi bila tidur atas tu, bakit belakang guna. Sedangkan Rasulullah boleh dapat tilam 14 kali elok daripada tilam Dreamland ni kalau nak. Tapi tak ada, Rasulullah tak minta macam tu. Jadi tahu dah keadaan Rasulullah macam tu. Maknanya bukan Rasulullah ada benda, tapi sahabat yang susah ni mereka akan minta, kan. Antara tempat yang mereka suka minta ialah minta kepada Rasulullah, kan. Bila minta Rasulullah bagi tak? Rasulullah tak bagi, tapi Rasulullah khabar. Contohnya panggil Sayyidina Umar ni, kawan ni nak sikit, boleh bagi. Ataupun Rasulullah kata, macam pernah dalam cerita, banyak cerita juga Rasulullah, bila orang meminta ke Rasulullah, ya Rasul saya nak ni, Rasulullah kata kat aku tak ada, tapi hang pi kedai tu ataupun hang pi dekat sahabat sekian ni, hang habaq kat dia nak segundi gandum contohnya, ataupun nak sikit, nak segantam ke gandum, dan habaq kat dia utang atas nama Rasulullah. Utang, minta abang ada utang. Bayar tak ada, nak bayar tak boleh, tapi abang ada utang atas nama Rasulullah. Tapi hak sahabat yang Rasulullah suruh pi tu, bila abang kata kawan ni minta gandum utang atas nama Rasulullah, dia buat apa? Sahabat-sahabat ni dia dalam diri mereka ada sifat berlumba-lumba. Wih, ini peluang Rasulullah. Faham lah Rasulullah kata suruh hutang tu, maknanya Rasulullah bagi peluang kat aku untuk sedekah kat dia ni. Untuk bagi kat dia ni, bagi percuma. Yang tu je selesai kan hutang. Yang Rasulullah selesaikan masalah para sahabat begitu. Kemudian ada seorang ni berkata, seorang perempuan, ibu dia kata kepada dia, kenapa tidak kamu pergi berjumpa dengan Rasulullah dan kamu minta kepada dia seperti mana orang-orang lain minta? Maka dia pun sampai kepada Rasulullah minta, kan? Sebab itu sikap para sahabat.
Ni yang ni budak perempuan ni. Budak perempuan ni dia pergi minta, seorang perempuan ni dia diminta oleh mak dia. Mak dia kata hang pergi minta. Lah ni hang pergi jumpa Rasulullah, kita ni tak ada keperluan, tak cukup ni, hang pergi minta kepada Rasulullah. Ya. Orang lain duk pergi minta kat Rasulullah, kita pun minta jugalah. Kan? Tetapi sampai kat Rasulullah, bila dia minta ke Rasulullah, Rasulullah tak bagi pun. Tapi Rasulullah bangkit berdiri, Rasulullah berkhutbah. Rasulullah sebut. Rasulullah kata apa? Sesiapa yang memelihara kehormatan. Rasulullah tak kata hang main minta ni tak betul dan tak elok. Ni pula orang perempuan, ya, anak dara pula main minta-minta. Oi, tak boleh. Kalau zaman dulu Rasulullah larang macam mana? Mai duk minta, anak dara mai duk minta kat Rasulullah, minta bantuan. Anak dara minta bantuan. Rasulullah kata, sesiapa yang memelihara kehormatan diri, Allah akan memelihara, Allah akan bantu memelihara dirinya. Siapa yang melepas diri daripada manusia, maknanya dia tak meminta-minta daripada manusia, Allah akan cukupkan dia, Allah Ta'ala akan kayakan kepada dia. Siapa yang meminta kepada manusia dan dia nilai yang dia minta itu lebih kurang 5 helai. 5 helai ni makna lebih kurang macam 5 helai duit lah, satu jumlah duit, maka sesungguhnya dia telah meminta bantuan daripada manusia secara seolah-olah macam saudara, secara tak malu. Secara tak malu. Baik, maksud di sini ialah Rasulullah tegur. Dan sikap ini hendaklah dipakai sampai kiamat. Terutama kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Piramli pun buat satu cerita kan. Mai minta beras. Mai minta beras. Pasal apa minta beras? Pasal di rumah tak ada beras. Pasal apa tak ada beras? Pak angkat kalah judi. Pak angkat kalah judi. Cik Normah pun kata nasib baiklah. Aku tengok hang ni, aku kesian kat hang untuk aku bagi. Kalau aku kenang pak hang, aku tak bagilah. Begitu cara dia. Memang malu. Memang orang kata apa, menghilangkan kehormatan diri. Bahkan kalau hari ini, zaman hari ini kan, minta beras boleh. Cik adik manis nak apa? Boleh saja, nak apa pun boleh. Bayaran dia duit pun boleh, bukan duit pun boleh. Habis. Itu yang akan menyebabkan berlakunya kita kata hilang kehormatan. Apa sebab hilang kehormatan? Kerana kita nak mencukupkan apa yang kita tak cukup itu dengan cara meminta. Dan bahana besarlah kalau suruh pergi minta tu, bukan kita yang pergi minta. Kita tak cukup, keluarga kita tak cukup. Pergi suruh anak dara pergi minta pula. Dia kata tu rumah datuk tu, cuba hang pergi minta engkau. Ada orang luar tu. Pasal dia kata pak pergi minta, datuk tu tak layan. Cuba hang pergi minta semua. Nanti sebelum pergi minta tu hang cuba make up sikit. Kan. Mana tahu kok datuk tu berkenan. Datuk pergi minta, pak dia pergi minta tak dapat banyak. Dia pergi minta boleh banyak. Pasal apa? Datuk tu adalah kan. Dia kata boleh nak bagi berat tapi kena adjust sikitlah. Pasang. Itu yang menyebabkan berlakunya keruntuhan moral, sosial dalam masyarakat kita. Kerana bila ada penawaran adalah dia kan ada penawaran adalah permintaan. Yang jadi masalah orang miskin yang buat penawaran. Patut orang kaya yang buat penawaran. Tetapi orang miskin yang buat penawaran. Bila orang miskin buat penawaran, orang kaya buat permintaan untuk nak menyelesaikan masalah orang miskin. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Kita pernah dengar cerita kan, 3 orang pemuda yang terperangkap dalam gua. Ni cerita ni masyhur. Kalau bincang bab akidah, kita sampai bab yang dinamakan bab tawassul kan. Bab tawassul
Dan bila cerita bab tawassul, pasti akan keluar cerita ni. Ini yang duk bertujai antara puak-puak ahli sunnah dengan puak wahabi ni, kan? Cerita tawassul ini. Apa cerita tawassul? 3 pemuda terperangkap dalam gua. Nak keluar tak boleh, dihalang batu besar. Lalu seorang tiap-tiap orang tu kata, mari kita bertawassul. Nak bertawassul tentang apa ni? Kita terperangkap dalam gua, kita bertawassul dengan amalan baik yang kita pernah buat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima sebagai amalan baik dan buka pintu gua ni. Nak tolak tak larat, kan? Buka serat terbit tai, mati tahun ni pun tak terbuka. Antara di kalangan mereka itu bertawassul dengan amalan baik. Apa amalan baik yang dia buat? Dia kata, ya Allah, andai ini amalan baik, aku bertawassul dengan amalan ini. Aku bertawassul dengan perkara baik yang aku buat ni. Apa dia perkara baik dia buat? Dia kata, ya Allah, pada satu malam, sepupu bukan sepupu lah, ada cerita sepupu, ada kata seorang apa dia, perempuan, seorang gadis yang miskin, yang miskin. Pak dia, ada kata pak dia sakit, ada kata dia miskin, tapi dia meminta bantuan kepada aku. Dia meminta bantuan kepada aku, nak pinjam duit untuk nak bantu pak dia. Dan ya Allah, oleh kerana dia mai kat aku telah bagi syarat dekat dia. Aku boleh bagi kat hang bantuan dengan syarat berzina dengan aku. Perempuan tu oleh kerana tu kata terdesak, kan? Bila terdesak, bila keadaan macam tu, dia kata baiklah, kalau itu yang hang nak, tak apa, bagi bantuan kat aku, esok aku mai untuk serah diri kat hang, kita berzina. Dia pun seronoklah, setuju, bagi dekat perempuan tu bantuan. Perempuan tu selesai urusan dia, kan, kecemasan kan, selesai urusan dia, esok dia mai. Bila dia mai bersedia nak berzina, perempuan tu teriak. Perempuan tu teriak. Lelaki ni kata, yang terperangkap ni kata, pasal apa hang teriak, sedangkan hang setuju, kan? Hang setuju untuk berzina dengan aku apabila aku bagi bantuan kat hang. Lalu jawab perempuan tadi, aku bukan teriak kerana aku tak setuju apa semua ni, tapi aku teriak kerana aku takut kepada Allah. Bila dia dengar takut kepada Allah tu, dia macam kena karan sambak dalam hati dia, takut pada Allah. Dia tu kata, dia kata-kata perempuan tu dia ketuk hati dia. Lalu dia pun bangun, dia kata dia suruh perempuan tu balik. Lalu dengan hak tu dia kata walaupun dia memang berkuasa untuk melakukan zina, sebab dia perempuan tu dah janji dengan dia dah bantu perempuan tu apa semua, tapi dia tak berzina. Dia berdoa pada Allah, ya Allah, kalau itulah amalanku yang baik, dan kau kira sebagai satu amalan yang aku bertawassul dengan amalan itu, Allah Ta'ala terima amalan dia tu. Maknanya dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia bagi bantuan kepada perempuan tu, tetapi dia tidak berzina kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dia gunakan itu sebagai satu perkara yang baik, dan dia bertawassul dengan untuk Allah Ta'ala buka. Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala buka pintu gua tu, Allah Ta'ala buka. Kau tanya saya, ustaz, kod belakang tu ada kod pelakon-pelakon backstage punya kru duk pergi kalih batu. Tak, ni bukan cerita masa tu, tak ada lagi green screen apa semua tak ada lagi. Yang ni cerita memang bertawassul dengan amalan baik, Allah Ta'ala buka. Ini yang cerita yang masyhur saya nak sebut, bahawa itu sebenarnya akhiran kisah tu dengan baik lah, kan? Maknanya orang tu dia bagi bantuan, dan dia, bila perempuan tadi dia memberikan, kita kata meminta bantuan, maknanya orang yang memberi bantuan ni boleh buat apa saja penawaran, apa saja permintaan, sebab kawan tu terdesak. Dan orang yang terdesak ni dia akan setujulah terdesak, setuju, bolehlah apa saja pun boleh, asalkan ni tolong pak aku ni duk nyawa ataupun duk nazak dan sebagainya. Ini yang berlaku.
Tapi itu satu cerita yang akhirnya dengan baik lah. Banyak juga cerita yang berakhir dengan tidak baik apabila keadaan terdesak begitu. Memang ramai yang suka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Memang itu yang akan berlaku. Orang-orang yang sahabat-sahabat kita daripada Rohingya, kan, dia ambil bekerja, kan, dan tak dibagi gaji. Sebab apa tak dibagi gaji? Dengan alasan mereka ni tidak boleh bekerja, tidak boleh menerima gaji. Maka kerja sukarela. Tak dia kerja lagu tu. Itu depa dah dalam keadaan sempit macam tu, ada orang yang mengambil kesempatan atas kesempitan mereka itu. Ini yang berlaku dalam dunia kita pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Akhir sekali firman Allah Subhanahu wa taala ditutup dengan wama tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala pernah beberapa kali menutup ayat berkenaan dengan sedekah ini dengan sebut wama tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah Taala meletakkan apa sahaja yang kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah meletakkan bahawa segala yang kita infakkan itu walaupun bila Allah sebut fa innallaha bihi alim, maknanya Allah nak bagi tahu kita bila kita infakkan sesuatu, kita tak payah beritahu siapa-siapa. No need tu buh dalam iklan ke apa semua, buh di kertas besar ke apa, mock check dan sebagainya, tak payah. Sebab Allah Taala kata wa ma tunfiqu min khair, apa saja kamu infakkan daripada perkara-perkara yang baik, fa innallaha bihi alim, Allah Taala mengetahui. Faham daripada ayat itu bahawa kita tak perlu pun pengetahuan manusia dalam kita menginfakkan harta kita. Kadang ada orang nak habaq kat manusia. Bahayanya bila kita habaq kat manusia ialah seolah-olah kita tak percaya ataupun seolah-olah kita tak beriman bahawa apa yang kita bagi itu Allah tahu. Siapa yang nak balas? Siapa yang nak balas ni apa infak yang kita bagi, yang kita keluarkan itu? Kita akan bagi jawapan Allah. Jadi bila jawapannya Allah, maka kita jangan bimbang. Apa yang kita bagi semua tu Allah Subhanahu wa taala tahu. Tak ada yang tersembunyi. Sebab itu eloknya bila kita nak bagi, kita sembunyi, jangan bagi siapa tahu. Sebab keimanan kita yakin bahawa apa yang kita bagi itu Allah tahu. Tak ada benda yang dapat sembunyi daripada Allah. Sembunyi daripada manusia boleh tak? Boleh. Tetapi nak sembunyi daripada Allah tak boleh. Maka bila itu yang menjadi keimanan kita, sangat elok dan sangat afdal, paling baik ialah kita berikan sesuatu pada jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa diketahui oleh manusia. Dan kalau kata-kata yang lagi hebat ialah apabila tangan kananmu bagi, biarlah tangan kanan yang bagi itu tangan kiri pun tak tahu. Tu maknanya apa? Maknanya sumbangan itu cukup rahsia. Walau bagaimanapun kita balik kepada apa yang kita bincangkan dulu. Ada dua cara, kan? Satu, kita infak secara tersembunyi. Satu, kalau kita nak infak dengan tujuan untuk memberikan galakan kepada orang lain untuk memberi derma, pun bagus juga. Tapi bukan dengan syarat untuk nak menunjuk. Tetapi dia hanya sebagai memberi galakan kepada orang lain. Tuan-tuan, kita dermalah kepada sekolah sekian-sekian. Tuan-tuan, kita dermalah kepada keluarga sekian-sekian. Dan saya ajak tuan-tuan, saya mampu derma RM50. Tuan-tuan, jom kita derma. Jadi orang pun tengok, woi, dia ni ajak kita derma RM50 ni, kan? Jelaskan balik, bukan saya suruh tuan-tuan keluar tiap orang RM50. Tapi inilah yang saya mampu beri. Tuan-tuan, kalau ada berapa ringgit pun cakap mana yang mampu bagi. Jadi dia jadi galakkan, tak ada masalah. Bukan kata, woi, tunjuk dia tu mentang-mentang dia duit banyak, kan?
Lepas tu abang pula, saya minta maaf, hak ni note paling kecil. Rosak habis. Rosak habis. Dia abang kata note 50 tu paling kecil sekali. Kan? Muslimin dan muslimat sekalian. Tu dia rosak pasal apa? Sebab sekali kawan-kawan lain pula selup poket, aku note paling kecil 5 dit. Buat tu. Jadi rosak pula. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yakin dah kita bahawa bila Allah Ta'ala sudahkan dalam bab infak ni, Allah Ta'ala bincang punya panjang. Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang orang miskin, orang kaya, sifat orang miskin dan sebagainya, harta cukup dan sebagainya. Last sekali Allah Ta'ala sebut, apa yang kamu bagi itu jangan risau, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahuinya. Dan dia punya apa kita kata rentetan, apa yang akan berlaku bila Allah Ta'ala tahu apa yang kita bagi itu, apa yang akan berlaku. Dia tak berhenti itu saja, dia akan terus kepada, maka bila Allah mengetahui apa yang kita infak itu sebagai sesuatu yang baik, maka akan diberikan ganjaran yang lebih sempurna balasannya dan lebih baik di akhirat nanti. Kita tak dapat bayangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia menilai sedekah kita, Allah sebut dalam nilai yang cukup banyak dah tu, iaitu 1 kali 700. Banyak tak? Memang banyak. Tetapi bukan Allah nak kita kira 1 kali 700. Bukan kiraan tu nak. Nah, abang kata kiraan tu terlalu banyak. Terlalu banyak lipat kali ganda ganjaran yang akan Allah bagi kepada orang yang memberikan sedekah. Walaupun sekadar kiraan kita sampai dekat 700 saja. Tapi Allah Taala kata apa? Boleh setakat mana ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi. Berlipat kali ganda, lebih daripada tu pun Allah Taala mampu bagi. InsyaAllah kita berhenti tentu dulu untuk malam ni. Habis ayat 273. Selepas ni kita akan sambung lagi, masih lagi cerita tentang infak, iaitu ayat 274. 274 insya-Allah di lain masa di kuliah kita yang akan datang. Ayat 274 ni dia tak bincang panjang kerana dia lebih kepada penutup bab infak ini. Lepas ni dia akan pergi pula bab riba ataupun berkaitan dengan muamalat, jual beli pula insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kurang terkasak bahasa melawak dan sebagainya adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita bincang sedikit sebanyak memberi panduan kepada kita bersama insya-Allah. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'min fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma irfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.